dapat berapa? Cikgu, saya boleh perpuluhan lah. Yes, memang awak akan dapat perpuluhan. Dapat berapa? 101 RM 886. RM 886 bunda jadi 87. Yes. So X ni adalah apa? Harga kek. So harga kek yang asal adalah RM 101.80. Maknanya harga kek yang tak termasuk nilai cukai perkhidmatan ialah berapa? RM101.87. Faham? Boleh? So kalau Boleh. kita nak tahu berapa yang dia charge 6% ni macam mana? Hanya Tolak. tolak je lah. 108 tolak dengan RM101.87. Maknanya RM6.13 dia charge. Tapi dia nak harga sebiji kek tu je. Dia nak nilai X. So tulislah. Tulis harga sebiji kek tidak termasuk cukai perkhidmatan. Ialah RM 101.87. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, mari kita tengok kepada soalan B. Cikgu, kalau tak tulis RM boleh? Tak bolehlah sebab harga. Bila melibatkan harga kena ada RM. Kalau awak tulis 101.87, apa tu? Nilai apa? 101. Dia bukan dah jadi nombor bulat macam biasa je. Dia nak harga mesti kena letak RM. Kalau dalam pengiraan tak apa, tak letak. Yang penting yang last kali tu. Kena letak RM RM101.87. Okay, B. Dekat sini dia cakap nyatakan bayaran cukai perkhidmatan bagi kad kredit yang perlu Ziad bayar dalam tempoh setahun dan nyatakan pihak yang bertanggungjawab mengutip cukai perkhidmatan. Okey, yang ni tak perlu buat pengiraan apa. Yang ni soalan melibatkan pengetahuan. Untuk pengetahuan awak, kalaulah bayaran cukai perkhidmatan bagi kad kredit, kalaulah untuk bayaran utama dalam masa tempoh setahun yang akan dikenakan charge adalah RM50. Ni kalau untuk charge utama. Kalau charge tambahan, dia akan dikenakan adalah sebanyak RM25. Jadi yang ni melibatkan charge tambahan. Jadi bayaran cukai perkhidmatan kad kredit Ziad perlu bayar adalah sebanyak RM25. Dalam masa tempoh setahun lah. So cikgu nak tanya, yang ni tak apalah kalau you all tak tahu ataupun tak ingat berapa ringgit. So cikgu bagi tahulah, nanti you all take note So kalau nyatakan pihak yang bertanggungjawab ni, cikgu nak tanya siapa pihak yang mengutip cukai perkhidmatan? Kerajaan ke? Memang semua kerajaan, tapi pihak mana yang bertanggungjawab? Kena ingat, awak ada belajar matematik dalam bab cukai, ada berapa jenis cukai? Cukai. Yang pertama, kita ada, ingat lagi tak? Dah. Kita ada cukai jalan. Cukai jalan, cukai motor ke?
Yes, cukai jalan tu cukai yang melibatkan kenderaan yang berenjin. Tak kira motor ke, kereta ke, van ke. Semua jenis melibatkan kenderaan berenjin kena bayar cukai jalan, road tax. Yes, Atira, kita ada cukai tanah. Kan. Lagi kita ada berapa jenis cukai? 3. Lagi? Ingat lagi tak? Kita ada cukai jalan, cukai tanah. Yang paling penting sekali ialah awak kena ingat cukai pendapatan. Sebab apa? Cukai pendapatan ni melibatkan pengiraan yang sangat panjang. Kalau cukai jalan biasa je kita tengok kepada tarif motor, jadual motor. Yang awak bagi tahu tu. Lagi kita ada cukai perkhidmatan. Inilah cukai perkhidmatan, service tax. Perkhidmatan dan jualan. Yes, last sekali kita ada cukai pintu. Kita ada 5 jenis cukai. Kalau melibatkan cukai ni apa? Cukai ni adalah caj tambahan. Caj tambahan. Sebab tu, kalaulah untuk cukai perkhidmatan, kena bayar berapa? Kalau untuk kad kredit, RM25. Okey, untuk pengetahuan awak, kalau cukai jalan, contoh road tax. Sebab tu kalau awak pernah dengar tak, abang-abang, kakak-kakak, mak ayah kita mesti setiap tahun kena bayar. Kalau kita ada kereta, kita kena bayar road tax. Kalau dah tamat tempoh road tax kita, kenderaan tu tidak dibenarkan berada di atas jalan. Sebab tu bila ada roadblock, polis, siapa yang buat roadblock ni? Pihak Polis. mana yang buat? Polis ke? Satu lagi apa? JPJ. JPJ. JPJ itulah pihak yang bertanggungjawab mengutip cukai jalan. Sebab tu JPJ ni kalau awak pernah suka saman. Sebab bila kita buat kesalahan, tak bayar road tax, tak bayar lesen, tamat tempoh, pihak JPJ yang buat roadblock saman. So JPJ yang bertanggungjawab mengutip cukai jalan. Kalaulah cukai tanah ni adalah pihak yang bertanggungjawab adalah pihak pertanian. Kalau kita tengok pihak untuk cukai pendapatan, yang ni kita kena bayar kepada pihak LHDN. LHDN apa? Ingat tak apa maksud LHDN? Lembaga Hasil Dalam Negeri. So cukai perkhidmatan ni termasuk sekali dengan jualan. Okey. Boleh? Okey, so kalau cukai perkhidmatan dan jualan, siapa yang bertanggungjawab nak kutip? Pihak mana? Pihaknya adalah Immigration. Pihak Immigration ataupun Jabatan Kastam Diraja. JKDM. J merujuk kepada jabatan, K adalah kastam, D ni adalah diraja, M Malaysia, kastam. Sebab apa? Kalau awak faham, kalau untuk cukai perkhidmatan atau jualan ni, kalau awak ingat, kalau penjawab awam, kastam ni dia melibatkan jualan ekspor dengan import. Ekspor dari luar negara. Sebab tu barang-barang yang datang daripada luar negara kita akan dikenakan cukai. Setiap barang ni kena dikenakan
cukai selalunya 5%. Tapi kalau untuk cukai perkhidmatan ingat 6%. Kalau cukai pintu, siapa yang bertanggungjawab? Cukai pintu ni selalunya Majlis Perbandaran. Majlis Perbandaran. Yang satu lagi cukai tanah ni adalah pejabat tanah. Kena ingat pejabat tanah dan galian. Inilah antara pihak yang bertanggungjawab ke atas cukai-cukai yang terdapat di Malaysia. Inilah. Boleh? Jadi, pertanyaan kita B. Nyatakan pihak yang bertanggungjawab mengutik cukai perkhidmatan. Pihak mana? Jabatan Kastam. Diraja Malaysia. Boleh? Ingatlah ni. Okey. So, dah siap untuk soalan seterusnya. Mari kita tengok kepada, cikgu skip dahulu. Okey, mari kita tengok dahulu untuk soalan berikut. Cikgu ambil soalan daripada topik tingkatan 5. Okey, masa yang digunakan jam untuk menyusun kerusi di sebuah dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi N dan secara songsang dengan bilangan pekerja yang terlibat, iaitu simbolnya P orang. Okey, diberi bahawa Diberi bahawa 6 orang pekerja menggunakan masa 2 jam untuk menyusun 8 buah kerusi. So A, ungkapkan T dalam sebutan N dan P. So ni melibatkan topik apa? Ingat lagi tak topik apa ni? Ubahan. Yes, ubahan. So bila kita nak ungkapkan T, maksudnya macam mana T dekat depan dalam sebutan N dengan P lah. Jadi apa langkah pertama yang kita perlu buat? Tunjukkan K pemala. Ataupun mula-mula sebelum ada K, kena tulis apa? Formula ataupun persamaan dalam bentuk ubahan. Tulis dalam bentuk ubahan. Ubahan simbolnya macam mana? Support ikan, cikgu. Yes, macam ikan. Dia macam ni. Macam ikan. Cumanya ikan kalau kita straight dah jadi bentuk ikan. Cumanya dia tak ada straight macam tu lah. Okay. So mari kita tengok. Dia cakap masa T. So T berubah. So letak simbol ubahan. Berubah secara langsung. Bila secara langsung dia berada di atas. Maksudnya berubah secara langsung dan secara songsang macam mana? Kena ada bilangan pekerja iaitu P. So ni bentuk ubahan. And then bila kita dah buat bentuk ubahan, baru kita tukar ke bentuk persamaan. Bila kita tukar ke persamaan, kita kena letak apa? Nilai pemala iaitu K. K ni nilai pemala sentiasa kedudukannya berkadar secara langsung. Maksudnya duduk sentiasa di atas. So jadilah KN per P. Jadi macam mana kita nak ungkapkan T dalam sebutan? Macam ni ke? Boleh ke? Adakah ni jawapan kita? Bukan, cikgu. Kena Bukan.
Yes, kena letak nombor. Maknanya kita kena first, kita kena cari nilai K. So, tengok dia bagi apa? Dia dah bagi, diberi bahawa 6 orang pekerja. So, 6 orang pekerja ni kita nak label apa dia dah bagi iaitu P. P. Jangan lupa letak P. So, 2 jam ni apa? T. Dan menyusul 800 ni apa? N. Bila kita label dekat soalan, kita nampaklah. So, jadi T kita 2 sama dengan K. So, N kita 800 per P kita adalah 6. So, nak dapatkan K, 6 bawa naik ke atas. Bila 6 per, dia akan jadi darab. So, 2 darab 6 sama dengan K. 800. So, 2 darab 6 per 800 sama dengan K. Betul tak? Per 800. Sebab K dengan 8 ni keadaan darab. Bila pindah, dia akan jadi bahagi. So, K you all dapat berapa? Dapat tak? Kalau tak nak buka mic, tulis je dekat chat, cikgu baca. Saya boleh 0.015, cikgu. Yes, awak akan dapat sama. Akan dapat 0.015. So, nak ungkapkan dalam sebutan tu, gantikan nilai K balik ke dalam persamaan. So, jadilah T sama dengan 0.015 N P. Dah jadi T dalam sebutan N dan P. Boleh? So, B. B soalannya seterusnya. Ingat bila kalau ada soalan ataupun perkataan seterusnya, mesti akan menggunakan jawapan yang sebelum. Maksudnya, kita akan guna jawapan daripada yang kita dapat daripada A. Hitung bilangan kerusi yang boleh disusun dalam masa 1.5 jam jika bilangan pekerja ialah 12 orang. So, jadi bila saya bagi tahu seterusnya, kita akan menggunakan formula mana? Daripada kita dapat A lah. So, dia nak bilangan pekerja. Bilangan pekerja simbolnya yang mana? Iaitu N. betul ke N? P. P orang pekerja. N tu kerusi. Sorry. Alamak cikgu. Betul-betul. Dia nak bilangan kerusi. Inilah tengok. Cikgu dah maksud. Ni kita label. Sebab tu cikgu suka label. Baru kita nampak. Betul tak? Cikgu tak label, cikgu tak nampak pula. Hitung bilangan kerusi N. So, 1.5 jam tu T. So, 12 P. Dia nak N. So, B kita T sama dengan 0.015 N per P. Jadi T 1.5 0.015 N per P 12. So N dapat berapa? Yang ni tekan shift solve je. Cikgu, saya boleh 1,200. Awak dapat 1,200. Lagi? Yang lain? Sama tak? Dapat 1,200 juga tak? Nah, 1,000.
Dapat dapat tak? Cikgu dapat N 1,200 iaitu bilangan kerusi sebanyak 1,200. Sekiranya kerusi dia boleh dia susun sebanyak 1,200 dalam masa 1.5 jam jika dia menggunakan 12 orang pekerja. Atira dapat tak? Mungkin dari segi kalkulator ni, cuba baik-baik kalau kita kira manual. Contoh 1.5 darab 12. 1.5 darab 12 sama dengan 0.015 N. So 1.5 darab 12 per 0.015. Dapat N. Tekan je kalkulator. Kalau lah kalkulator awak tak ada bentuk pecahan, awak jangan lupa kurungan kesemua. Letak kurungan. Baru nasihat cikgu apa-apa melibatkan kalau ada pecahan, cuba sebaik mungkin letak kurungan. Okey, dah dapat. Okey, mari kita tengok C. Jika bilangan pekerja bertambah, apakah yang akan berlaku kepada masa yang diperlukan? Jika bilangan pekerja bertambah, apa yang terjadi kepada masa? Masa diperlukan adalah sedikit. Macam mana cikgu boleh jawab sedikit? Ingat balik, tengok balik dia bagi tahu masa yang digunakan T secara songsang dengan bilangan pekerja. Maksudnya T berkadar secara songsang dengan P. Contoh, jika masa bertambah, contoh kita tambahkan masa, P ni berkurang. Faham tak kalau berkadar secara songsang? Sekiranya P bertambah, nilai pekerja bertambah, masa kita boleh kurangkan. Jadi, soalan dia apa tu? Dia tanya, jika bilangan pekerja bertambah, apakah yang berlaku kepada masa yang diperlukan? Masa diperlukan adalah sedikit ataupun berkurang. Faham? Faham cikgu. Okey. So, mari kita tengok kepada soalan seterusnya. Kalau tak faham, bagi tahu Okey. Okey, mari kita tengok kepada soalan 10. Jadual 1 menunjukkan kadar premium tahunan bagi 1,000 nilai muka insurans hayat. Nilai muka insurans hayat boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans ABC. So ni adalah jadual kadar premium tahunan lah bagi setiap 1,000 nilai muka insurans yang boleh nilai tahunan dia ni diperbaharu. Yang ditawarkan oleh syarikat ABC lah. Kalau kita tengok, so kalau berdasarkan insurans hayat, awak belajar ni berkenaan dengan insurans, betul tak? Awak ada beberapa jenis insurans iaitu insurans hayat dan insurans apa satu lagi? Ada tiga. Insurans am. So, insurans am di bawahnya terdapat insurans motor, insurans perubatan,
Kalau insurans hayat ni melibatkan penyakit apa? Ingat, kalau insurans hayat melibatkan penyakit kritikal, so hilang upaya. So kalau kita ada penyakit kritikal, kita boleh ambil insurans hayat. Faham So insurans kita ada insurans motor lah. Kalau insurans motor melibatkan kenderaan berenjin. Kalau insurans perubatan ni melibatkan kalau kita pergi hospital, kalau kita ataupun kita mengalami demam ke sakit ke, kita pergi hospital and then hospital charge beberapa. So bila kita ambil insurans perubatan, kita boleh buat melalui insurans perubatan lah yang akan tolong kita. Yes, kita ada insurans kebakaran, insurans kemalangan diri, yes, insurans perjalanan, banyak untuk di bawah insurans. Cumanya yang ditekankan adalah ada pengiraan premium, iaitu untuk insurans hayat dengan insurans motor. So ingat lagi tak? Kita tengok soalan nombor 10. Premium ni adalah apa? Apa maksud premium? Ingat lagi tak apa maksud premium? Premium ni adalah satu nilai tetap. Maksudnya nilai yang harus sejumlah wang yang pemegang polisi kena bayar. Jumlah tetap lah. Maksudnya awak ada perjanjian antara pemegang polisi dengan pihak syarikat insurans. So bila awak ambil insurans, contoh insurans motor. Kita beli motor, lepas tu kita ambil insurans motor. Jika ada apa berlaku kemalangan dengan motor kita, kita boleh claim. Kita boleh claim insurans motor lah. So premium ni adalah satu jumlah wang ataupun wang yang tetap. Maksudnya contoh awak buat perjanjian dengan pihak insurans cakap setiap tahun you kena bayar 500 premium. So premium tu apa-apa sekalipun pemegang polisi yang harus kena bayar. So dekat sinilah kita nak menghitung premium. Sebab tu premium kita, kalau untuk insurans hayat, kita ada jadual kadar premium tahunan. So kalau untuk insurans hayat, kita akan tengok melalui apa? Beberapa ciri lah. Kat sini kita akan tengok dari segi umur, kita akan tengok dari segi lelaki atau perempuan, dan kita akan tengok sama ada kalau lelaki tu dia seorang perokok atau bukan perokok. Sebab apa? Insurans hayat ni kan melibatkan kecacatan kekal dari segi physical appearance dia, dari segi penyakit kritikal. So kalau perempuan pun kita akan tengok sama ada dia seorang perokok atau bukan perokok. Mari kita tengok. Encik Hamdan berumur 40 tahun dan dia seorang perokok. Encik Hamdan umur 40 tahun dan dia seorang perokok. Dia ingin membeli polisi insurans bernilai 150,000. So ni bernilai dia. Jadi dan menambah polisi penyakit kritikal sebanyak RM50,000. So, nilai muka asas dan kadar premium bagi polisi penyakit kritikal ialah RM1.80
dan setiap seribu. Ni nilai muka asas dan kadar premium. Boleh? Okay, so soalan dia, hitung premium tahunan yang perlu dia. Dia ni siapa? Encik Hamdan ni lah. Perlu bayar. Sekiranya jika dia ambil insurans hayat campur dengan polisi untuk penyakit kritikal. So berapa premium yang dia perlu bayar setiap tahun. So untuk premium kita ada formula. Ingat tak apa formula kalau premium di bawah insurans hayat mengira premium bagi insurans hayat. So kita ada premium sama dengan nilai muka polisi per RMX. Kita akan darab dengan kadar premium. Per RMX. Okay. So, ni kalau untuk premium lah. Mari kita tengok dulu dia ambil apa premium membeli insurans bernilai RM150,000. So, nilai muka polisi berapa ni Encik Hamdan? RM150,000. So, RMX berapa? Tengok. Di bawah adalah setiap 1,000 nilai muka. Ingat kalau RMX ni adalah untuk setiap nilai muka. Contoh dekat sini bila dia bagi tahu 1,000 nilai muka, so RMX ni adalah per 1,000. Darab dengan kadar premium. So kadar premium ni kita nak ambil dekat mana? Rujuk jadual. So, bila kita nak rujuk jadual, kita nak tengok yang mana? Yang inilah ciri-cirinya. Tengok Encik Hamdan. Lelaki ke perempuan Encik? Mestilah lelaki. Tengok dia berumur 40. So, maka kita akan fokuskan kepada yang cikgu buat bulatan merah tu. Maka, tengok dia seorang perokok. Maka, kadar premiumnya adalah RM2.66. Ni kalau untuk premium bagi polisi insurans hayat. Tetapi tengok, dia menambah polisi penyakit kritikal. Ya alamak, cikgu tertukar. Nampak tak apa kesalahan cikgu? Nampak cikgu tersalah bulat. Yes, cikgu tersalah bulat. Cikgu bulat dekat bahagian mana? Bukan perokok. Sepatutnya bulat di bahagian perokok. Iaitu, cikgu tersalah lah ni. Jadi, 3.47. Boleh. Tetapi ni untuk kalau dia ambil insurans bernilai RM150,000. Tengok lagi. Dia tambah dengan berapa tu? Dia tambah dengan polisi penyakit kritikal. Penyakit kritikal sebanyak apa? RM50,000. Boleh? So maka yang ni 1. So kita tambah penyakit kritikal iaitu sebanyak berapa dia ambil? Untuk penyakit kritikal RM50,000.
ikut sama juga premium. RMX berapa? Setiap teri 1,000 per 1,000. Darab dekat sini adakah kita nak rujuk jadual? Dia dah bagi tahu. RM1.80. Polisi penyakit kritikal ialah RM1.80. So darab RM1.80. So cuba kira berapa premium tahunan yang perlu Encik Hamdan bayar setiap tahun. Faham ke? Dapat tak? RM150,000 ni untuk apa? Polisi untuk membeli polisi insurans hayat. RM50,000 ni dia buat polisi tambahan iaitu apa? Penyakit kritikal. So Afah dapat RM610. Yes. RM610.50. So setiap tahun bila Encik Hamdan ambil polisi insurans yang RM150,000 campur dengan penyakit kritikal, setiap tahun premiumnya adalah RM610.50. Semua dapat tak? RM610.50. Sama. So faham ke kalau melibatkan premium hayat? Kalau untuk polisi insurans hayat biasa rujuk kadar premium tahunan. Selalunya kalau untuk penyakit kritikal dia akan